Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Habudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni jadi viral pula dekat Facebook, dekat TikTok, dekat media-media sosial tentang Ustaz Azhar Idrus. Kononnya dia tak reti bahasa Arab dan mereka berpandukan kepada video berikut ini. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama. بينك وبين الله تعالى حتى الله تعالى يجعل محبتك في قلوب هذا الجمع الكثير. العلاقة بينك وبين الله ماذا؟ Rahsia Ustaz. Rahsia Ustaz dengan Allah sampai boleh kumpulkan orang ramai dalam masjid. Ada pula penterjemah. Apa amalan dia bilang amalan Ustaz. Ini semua keberkatan ibu bapa mereka yang hadir. من فضل أمور أبوي Apa penterjemah? Barakatul walidain. بركة الوالدين. Kullu في سر بينك رحسيا لا سر بينك وبين الله. هذه الجمعة أنا هنا 8 سنوات ولا كتب 8 سنوات. أول مرة أرى المسجد هكذا رجال ونساء أكثر من الجمعة أكثر من العيدين. فهذا يدل على بينك هنا Besar bina Aidai. خيط بينك وبين الله علاقة. نريد نعرف هذه العلاقة حتى نفعل مثلها حتى نقتدي بك كما علمنا إسلامنا نقتدي بمشايخنا بعلمائنا. jawab ma tamshi ala al-jawab. La ada musyarakah al-jawab. Kullu bi barakatil walidain. بر الوالدين Bil walidain. غفر الله لهما ورحمهما. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Saya nak bedah sikit apa yang Ustaz Azhar dan juga setahu saya dia ni adalah pensyarah Unisyams, seorang pensyarah daripada Unisyams yang mungkin asal dia daripada Mesir ataupun negara Timur Tengah macam tu lah, tapi cara lahjah dia tu macam lahjah Mesriah. Tetapi perbualan itu di antara Ustaz Azhar dan juga Syekh berkenaan ataupun Tok Arab ni, pensyarah ni adalah berkaitan tentang pensyarah ni tanya apa rahsia Ustaz Azhar apabila dia kuliah ramai orang datang, tiba-tiba ada penterjemah. Saya tahu ini bukan penterjemah sungguh, bukan Ustaz Azhar lantik dia sebagai penterjemah, tetapi dia mungkin menterjemahkan tanpa dilantik oleh siapa-siapa dan kualiti terjemahan dia pun tak berapa cantik juga. Kita dengar. Saya nak bedah yang ni. Kita dengar بينك وبين الله تعالى حتى الله تعالى يجعل محبتك في قلوب هذا الجمع الكثير. العلاقة بينك وبين الله ماذا؟ Ni Tok Syekh ni tanya, apakah rahsia yang kamu iaitu Ustaz Azhar ni ada sehingga dapat mengumpulkan orang yang seramai ni? Maknanya rahsia di sisi Tuhan. Maksudnya rahsia peribadi lah, buat amalan peribadi. Contoh macam zikir 1000 kali ke, ataupun seumpamanya dengan hal itu doa setiap kali sebelum kuliah ke, something like that lah. So itu soalan dia. Tiba-tiba mai seorang ni dia pergi tolong jawab untuk Ustaz Azhar Idrus. Rahsia Ustaz dengan Allah sampai boleh kumpulkan orang ramai dalam masjid. Tu. Apa amalan dia bilang amalan Ustaz. Ini semua keberkatan ibu bapa mereka yang hadir. Jadi menariknya Ustaz Azhar ni dia jawab dalam bahasa Melayu. Dia bagi tahu bahawa ini adalah keberkatan daripada orang yang hadir, bukan keberkatan dia. Jadi Tok Syekh ni dia pening. فضل أمور أبوي Ya, dia terjemahan ni tak tepat. Penterjemah ni tak reti nak terjemah dengan tepat. Ya, tapi Tok Syekh ni dia pening. Dia tak dapat faham, tak dapat brain dengan jawapan daripada Ustaz Azhar tu. Dia nak jawapan dia tu macam هذه الجمعة أنا هنا 8 dia sebab soalan dia tu soalan macam tak dijawab oleh Ustaz Azhar. Jadi dia petikaikan untuk Ustaz Azhar bagi penerangan yang lebih khusus, iaitu hubungan khusus, bukannya hubungan orang lain. Tapi Ustaz Azhar ni enggan nak jawab sebenarnya. سنوات ولا كتب 8 سنوات. أول مرة أرى المسجد هكذا Ini kita dah sebut tadi. أكثر من الجمعة أكثر من العيدين. فهذا يدل على Dia kata dia duduk lama dah sini. خيط بينك وبين الله علاقة. نريد نعرف هذه العلاقة حتى نفعل مثلها حتى نقتدي بك كما علمنا إسلامنا نقتدي بمشايخنا بعلمائنا
جوابه ما تمشي على هذا الجواب. Yang ni Ustaz Azhar jawab dalam bahasa Arab. Cuma saya tak berapa nak tangkap apa yang Ustaz Azhar sebut tu. Sebab kualiti audio ni kurang baik. لا أعلم شيئا من الجواب. Tapi lebih kurang Ustaz Azhar sebut bahawa dia tak ada apalah daripada diri dia. كله ببركة والديه. بر الوالدين. بر الوالدين. غفر الله لهما ورحمهما. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Tak, dia kata apa pasal semua ramai sangat malu nak tengok saya. Dia ingat kita berkat. Dia kata berkat ibu bapa ni yang melahirkan anak. Awak ibu bapa yang sentiasa nak anak dia jadi baik. Inilah hasilnya. Datang ke masjid, ramai ke rumah Allah. Kalau lupa kat kiblat ni masa hidup. Sebagai tempat di bumi masjid di Pulau. Ibarat kecil, buat ni kan? Minyak tak turun lagi. Jadi itulah satu peristiwa yang berlaku di satu masjid. Saya tak tahu dekat mana, tapi itulah yang jadi peristiwa yang sehingga orang ramai duduk bincang-bincang dan juga jadi perbahasan seolah-olah macam Ustaz Azhar tak reti bercakap bahasa Arab. Ataupun kita kata tak fasih bahasa Arab. Tapi dalam video tu kita nampaklah Ustaz Azhar memang dia nampak macam tak fasih dalam bahasa Arab. Tapi bukan isu besar lah pada saya. Bila jadi isu macam ni, saya sebenarnya agak sedikit rasa tidak selesa bila tengok dekat media-media sosial, dekat Facebook, dekat TikTok, dekat Instagram apa semua, orang duduk nampak macam duk tikaikan kemampuan bahasa Arab daripada Ustaz Azhar Idrus. Dan memang dalam video tu nampak seolah-olah dia tak mampu berbahasa Arab dengan baik di dalam video. Maksudnya bertutur bahasa Arab, bukan dia tak faham. Dia memang faham yang Tok Arab tu cakap apa. Cuma daripada sudut yang orang duk petikai tu, daripada sudut dia punya kepetahan, kefasihan di dalam berinteraksi dengan orang Arab berkenaan. Apatah lagi setahu saya, Ustaz Azhar Idrus ni adalah seorang ustaz yang memang ada kemahiran membaca dan mempelajari kitab-kitab dalam bahasa Arab. Bahkan dia pun memang faham pun untuk Syekh tadi sebut apa. Dan kalau kita kata daripada sudut memahami kitab-kitab Arab, memang kita telah nampak dalam pelbagai ceramah-ceramah Ustaz Azhar, memang kita tengok dia telah menukilkan kenyataan-kenyataan di dalam bahasa Arab dengan baik. Daripada sudut kemahiran bertutur, saya yakin ramai ustaz-ustazah kita dekat Malaysia ni pun mempunyai masalah yang lebih kurang. Tak ada lah lebih baik lagi daripada Ustaz Azhar Idrus ni, melainkan dia sentiasa mempraktikkan percakapan dalam bahasa Arab. Tak kira lah mereka ni belajar kat pondok ke atau belajar dekat universiti dalam negara ke dan luar negara. Ramai ustaz-ustazah kita ni tak begitu mahir bertutur sebab mereka kurang mempraktikkan dia. Kerana kita tahu dalam teknik bahasa, teknik bertutur dan teknik mutala'ah adalah dua teknik yang berbeza. Tetapi dua teknik ni dapat dipertajamkan dengan praktikal yang berterusan. Sekalipun seorang tu bukan belajar dalam pengajian Islam, tetapi kalau dia sering bercakap dalam bahasa Arab, dia pasti dapat bertutur dengan baik, bahkan mungkin lebih baik daripada pertuturan seorang mufti ke, seorang ustaz ke dan seumpama dengannya. Perkara ini juga berlaku apabila ramai ustaz dan ustazah yang dulu mengaji dekat Timur Tengah, tapi bila kita minta dia buka kitab, mereka tak berani dah buka kitab tu sebab sudah lama tinggalkan pembelajaran di dalam bidang berkenaan sehingga tidak natural di dalam pembacaan dan juga penulisan. Saya kenal secara peribadi seorang ustaz yang dulu pernah menjadi pensyarah saya. Ketika dalam kelas, kualiti pertuturan dan pembacaan bahasa Arab dia sangat teruk. Waktu hari pertama masuk kelas tu saya fikir, macam manalah pensyarah ni dia boleh mengajar subjek Islamik tetapi kualiti bahasa Arab dia sangat-sangat teruk. Tetapi daripada sudut penelitian, praktikal ilmu dan kajian, kita tak boleh nafikan kajian yang beliau lakukan sangat mendalam dan tidak terjejas dengan kelemahan teknik pertuturan dan pembacaan. Sekarang ni setahu saya, pensyarah berkenaan telah dilantik memegang jawatan yang sangat tinggi dalam satu majlis agama Islam di satu negeri. Bahkan suasana yang tidak mempraktikkan pertuturan bahasa Arab dekat Malaysia ni juga pasti menjadi faktor utama untuk ustaz dan ustazah kita ni tak begitu mahir bercakap dalam bahasa Arab. Bukan tidak faham, tapi nak cakap balik tu yang susah. Dan ini bukan hanya terjadi kepada orang yang bertutur dalam bahasa Arab saja. Ia berlaku dalam semua praktikal bahasa yang lain. Anak-anak kita belajar bahasa orang putih sampai 11 tahun pun, tapi nak cakap balik dalam bahasa orang putih tu dia tak pandai. Padahal dia tengok cerita orang putih, subtitle pun dalam bahasa orang putih. Dia faham sebab
dia tak praktikkan percakapan dan pertuturan berkenaan. Saya tak rasa ada satu kewajipan pun untuk ustaz dan ustazah kita yang mengajar orang awam ni untuk mahir bertutur dalam bahasa Arab. Cukup mereka mahir menelaah dalam bahasa Arab, menggunakan basic-basic bahasa Arab dengan betul, sebab keperluan dakwah mereka biasanya hanya terhad dalam ruang lingkup orang Melayu saja. Jadi bahasa yang mereka perlu mahir ialah bahasa Melayu Malaysia Standard. Kalau pensyarah universiti, mufti dan tokoh-tokoh besar agama ataupun orang debaters dan seumpama dengannya, sepatutnya mereka mestilah mahir, bahkan lebih mahir bertutur sebab mereka akan mempraktikkannya dalam kehidupan seharian. Saya dan tim juga sahabat-sahabat sentiasa menggalakkan orang ramai untuk mahir dalam bahasa Arab. Tapi kita bukan target nak jadi alim ulama, tidak. Paling kurang basic-basic bahasa Arab tu kita tahulah. Sebab tu kebanyakan buku-buku yang saya terjemahkan akan ada dua bahasa. Ada bahasa Arab, ada bahasa Melayu. Supaya kita boleh rujuk dan kita boleh manfaatkan kedua-dua bahasa ni di dalam mempertingkatkan ilmu pengetahuan. Sahabat-sahabat, saya yakin dengan video yang kita tengok tadi, kita tahu bahawa bukan orang awam saja yang kena upgrade ilmu. Ustaz-ustazah juga kena upgrade ilmu. Termasuk saya juga kena upgrade ilmu. Macam-macam bidang ilmu kita kena upgrade. Tetapi bezanya saya sedang berinteraksi dengan anda. Saya tidak berinteraksi dengan ustaz-ustazah ni. Hari ini saya nak cadangkan anda untuk upgrade ilmu dengan baca satu buku, khatam satu buku. Ini buku hadis 40. Anda baca buku ini, syarah hadis 40 oleh Imam Nawawi. Ada 42 hadis di dalam ni. Anda khatam hadis ni satu persatu. Menariknya, semua hadis-hadis yang ada dalam buku ni ada syarah dia, ada ulasannya yang ringkas dan padat. Bahkan anda boleh hafal hadis-hadis yang ada ni dalam bahasa Arab dan juga di dalam bahasa Melayu Malaysia. Anda boleh faham kedua-dua bahasa, insya-Allah. Jadi anda boleh jadikan buku ini sebagai bacaan yang rutin bagi harian anda dan juga keluarga anda. InsyaAllah kalau anda boleh buat perkara ini, anda mahir dengan 42 hadis yang ada dalam buku ini, insyaAllah anda akan dapat memahami asas-asas agama Islam dengan lebih baik. Saya letakkan link untuk buku ni dekat bahagian description. Wallahu ta'ala sahabat-sahabat, moga video hari ni kita dapat ambil manfaat ilmu, kita dapat muhasabah diri kita, dapat perbaiki diri kita dan akhirnya kita dapat jadi yang lebih baik. Kalau anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.